pertama sekali, tidak pernah ada keputusan kabinet tahun 86 yang menyatakan kalimah Allah boleh digunakan oleh orang Kristian walaupun untuk kegunaan peribadi. Ya. Apa yang ada pada tahun 86 berdasarkan pada satu memorandum yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Ghaffar Baber pada 16 hari bulan Mei 1986. Ini dia dokumen dia. Ya. Ini dokumen dia yang saya harap dapat dimanfaatkan, di mana dalam dokumen ini Tun Ghaffar menghantar memorandum kepada Perdana Menteri sebagai susulan daripada satu keputusan Jemaah Menteri minta Tun Ghaffar bersama dengan Datuk Seri Anwar dan juga James Ongkili, kalau tak silap saya pada waktu itu, untuk membincangkan tentang istilah atau perkataan Islam dalam Alkitab yang tidak boleh digunakan. Yang tidak boleh digunakan. Dan dalam keputusan yang telah dicapai disebutkan perkataan-perkataan di bawah ini boleh digunakan. Alkitab, firman, rasul, syariat, iman, ibadah, Injil, wahyu, nabi, syukur, zikir, doa boleh digunakan dalam Alkitab. Bahasa tak sebut sih bahasa apa ya. Kemudian perkara dua, perkataan-perkataan yang tak boleh dipakai dalam Alkitab. 4 perkataan. Allah, Kaabah, Baitullah, solat. Itu dia keputusannya. Kerajaan tak pernah buat keputusan kata boleh. Keputusan ini kata tak boleh. Dan bagi yang boleh tadi, 12 perkataan tadi, dengan syarat di kulit luar, muka depan, buku-buku itu ditulis perkataan untuk agama Kristian. Atas 12 yang diboleh tadi. Ya. Ini saya harap jelas Datuk Seri Shakar telah membuat satu kesilapan yang sebenar bercanggah dengan fakta keputusan kerajaan. Kerajaan tidak pernah membenarkan penggunaan perkataan Allah dalam percetakan Alkitab. Kemudian susulan daripada itu, kira-kira 3 bulan, 4 bulan daripada itu, Kementerian Dalam Negeri pada tarikh 5 Disember 1986 mengeluarkan perkeliling berkaitan dengan akta percetakan, di mana disebut apabila ada percetakan dalam bahasa Malaysia, maka apa yang diputuskan di sini hendaklah dipakai. Di mana disebut di sini, kalau dalam percetakan Bible dalam bahasa Malaysia, 12 perkataan itu boleh dipakai dengan syarat ditulis pada kulitnya hanya untuk orang Kristian, tetapi 4 perkataan termasuk Allah tidak boleh dipakai sama sekali. Adalah rentetan daripada keputusan kabinet. Itu fakta yang sebenarnya. Ya. Cuma apa yang berlaku sekarang ini apabila berlaku rampasan CD yang dibawa oleh Jill Lawrence di Port Klang, dan Jill memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan penghakiman hak menggunakan perkataan Allah di sisi perlembagaan. Itu isunya, ya. Yang sudah berlaku benda itu bertahun-tahun. Kemudian apabila dibawa ke mahkamah, sampai ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan buat keputusan, Mahkamah Tinggi hendaklah mendengar kes itu. Lalu turun lagi ke Mahkamah Tinggi, lalu bila kes itu didengar, Hakim Mahkamah Tinggi membuat satu pentafsiran terhadap keputusan kabinet. Di situ mula berlaku pertikaian, di mana Mahkamah mentafsirkan asal ada tulis di kulit hak untuk orang Kristian saja, maka boleh dipakai. Ya. Sebab itu kerajaan memutuskan kena buat rayuan. Sebab keputusan tafsiran di mahkamah tidak serupa dengan maksud yang diputuskan oleh kerajaan. Lalu kerajaan membuat rayuan. Dan telah ditetapkan akhirnya 19 bulan Mei baru-baru ini, sepatutnya kes itu didengar di Mahkamah Tinggi. Apa yang berlaku? Kerajaan sekarang
katanya melalui ada satu nota kabinet pada bulan April memutuskan menarik rayuan tersebut. Isunya, waktu penarikan itu dibuat, tak diumumkan kepada rakyat, tarik senyap-senyap. Tapi 15 hari bulan Mei, 4 hari sebelum kes nak didengar, dia meletup sebab keluar satu surat menyatakan kes tak proceed sebab kerajaan dah tarik. Di situlah timbulnya polemik yang berbagai-bagai. Itu faktanya. Jadi isu di sini ialah kerajaan yang terdahulu berpandangan oleh kerana pentafsiran mahkamah itu berbeza dengan maksud keputusan kabinet, maka dia hendaklah dirayu untuk membolehkan penjelasan-penjelasan dibuat. Dan kalau sekiranya dalam mahkamah-mahkamah yang lebih tinggi terus memutuskan bahawasanya ada khilaf pentafsiran, maka maksud pentafsiran sebenar mesti dilakukan oleh kerajaan. Sama ada dengan membentuk jawatan kuasa, menggubal perundangan atau membuat sebarang keputusan. Tapi spirit keputusan itu tidak berubah, iaitu istilah Allah tidak boleh digunakan oleh percetakan, baik percetakan ataupun lain-lain yang untuk kegunaan agama Kristian. Baik, itu saya harap jelas, jangan diselewengkan fakta itu, ya.